apakah pandangan Ustaz tentang sikap sesetengah pendakwah yang gemar menuduh Khawarij kepada sesiapa yang tidak menyokong kerajaan, dan juga sebaliknya, iaitu sikap sesetengah pendakwah yang gemar menuduh Murji'ah kepada ulama yang mendekati pemerintah. Adakah ada contoh-contoh daripada ulama-ulama terdahulu? Bismillahirrahmanirrahim. Soalan-soalan biasanya yang saya kira yang apa-apa sahaja yang bersandar kepada politik, dia adalah satu soalan sensitif, dan satu lagi dia soalan subjektif, yang mana kita tengok kadang-kadang orang ni dia fikir macam ni, orang ni tak boleh nak fikir macam ni. Dan sebab isu politik jugalah dia berkait dengan soalan pertama tadi, iaitu berlakunya bila mana disebut tentang pertelingkahan antara sahabat yang berlaku. Semuanya isu politik, dia bukan isu agama. Jadi sebelum saya pergi kepada jawapan tu, kita kena faham contohnya antara isu antara sahabat betapa besarnya isu politik yang berlaku sampai menjadi satu revolusi fitnah yang agak besar juga ketika ini. Ialah asalnya daripada isu pemberontakan yang dilakukan oleh pemberontak ini terhadap Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana ketika itu mereka sanggup kepung Uthman selama berhari-hari dan melarang daripada diberi makan dan minum. Bahkan even Safiyah, isteri Nabi SAW, nak hulurkan air, nak bagi bekalkan air kepada Uthman pun mereka halang, mereka tepis, mereka tolak sampai terjatuhnya Safiyah radhiyallahu anha, dan Uthman dalam keadaan yang lapar dan keadaan yang dahaga berhari-hari. Dan Uthman keep puasa sampailah ke hari akhir hayat dia. Dan ketika itulah dia, bila mana isteri dia ajak dia supaya dia makan apa yang ada, dia kata tak apalah, hari ini aku puasa sebab semalam aku berjumpa ni. Riwayat ini ada dalam Musnad Ahmad daripada hadis Ibnu Umar, bahawa dia kata bahawa aku bermimpi aku melihat Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar, dan mereka mengatakan insya-Allah bersabarlah wahai Uthman, esok insya-Allah kita akan berbuka puasa bersama. Allah. Jadi Uthman pada hari itu dia dah tahu bahawa, dia kata bahawa tidak akan tak akan tiba malam hari ini melainkan aku menjadi ahli akhirat. Jadi dia tahu bahawa hari ini dia mungkin akan terkorban. Jadi pada hari itu dia berazam untuk puasa kerana mimpinya bahawa dia akan berbuka bersama Nabi SAW. Dan akhirnya dia membuka, ada riwayat mengatakan pemberontak bakar pintu dia untuk masuk. Dan akhirnya pokok ceritanya isteri dia cuba tahan sampai terpotong jari, dan terkorbannya Uthman, yang mana titisan darah dia itu jatuh di dalam dalam riwayat, dan banyak riwayat mengatakan dia jatuh pada ayat fasayakfikahumullah dalam mushaf. Dan setelah terkorbannya Uthman radhiyallahu an, Nailah pun menghantarkan cebisan baju Uthman yang berlumuran dengan darah dan dia punya jari yang terpotong kepada Muawiyah, bi'tibar dia kata sebab Muawiyah dikatakan sebagai waliyudam. Maksudnya dia adalah, orang panggil macam takrifan dalam bahasa Melayu dia, disebabkan sebelum tu Muawiyah pernah offer untuk nak protect juga Uthman, tapi Uthman kata dia tak mau tentera Muawiyah datang protect dia daripada pemberontak yang ada, sebab dia tak nak tentera dia mengasak sahabat-sahabat yang masih ada daripada Muhajirin dan Ansar di situ. Jadi akhirnya offer Muawiyah terakhir, dia kata biarkanlah aku menjadi wali dam kepada Uthman sebelum kalau terjadi apa-apa kepada kamu. Jadi macam kata istilah apa bahasa Melayu, mana pun tak tahu, wali dam ni yang bertanggungjawab lah kalau atas kematian. Dan akhirnya sebab itulah bila mana sampainya baju, cebisan dan jari yang telah terpotong oleh Nailah, maka Uthman menangis dan para sahabat di Syam. Muawiyah ketika itu adalah gubernur di Syam. Jadi ketika dia menangis dan dia marahlah sebagai seorang pawai. Kita jangan samakan kadang-kadang situasi di negara Arab dengan kita punya tradisi. Kadang-kadang antara dia ada antara ikatan, antara persaudaraan antara mereka ni sangat kuat, yang memang betul. Dan Muawiyah letak dia dalam riwayat mengatakan dia meletakkan cebisan baju tu di mimbar di Masjid Dimashq supaya menjadi satu peringatan buat dia bahawa nyawa seorang khalifah yang terkorban tu mesti dituntut, sebab dia ijtihad daripada qaulih ta'ala juga, man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana. Jadi masa itu dia kata bahawa Uthman terbunuh secara zalim dan dia adalah wali dam, dan maka dia perlu menuntut hak dia.
Jadi panjang kisah antaranya, dan ketika itu akhirnya Ali, dan tak tinggal lagi selepas meninggalnya Uthman radhiyallahu anhu, mereka yang lebih aula, yang lebih hebat, lebih afdal, lebih baik daripada Ali radhiyallahu anhu, dan akhirnya para sahabat membai'ah Ali radhiyallahu anhu, termasuk Talha dan Zubair. Kemudian selepas beberapa hari daripada tu, mereka ni pemberontak ni, dia bukannya pemberontak tu dia bunuh Uthman dan dia balik macam penjenayah biasa, tak. Dia masih hadir dekat kawasan tu. Orang yang ramai datang daripada berbagai negeri, Kufah, Basrah, Mesir, Yaman, dan banyak kabilah. Jadi bila mana Ali radhiyallahu an dah jadi khalifah dan dibai'ah oleh muslimin, Zubair dan Talhah juga nak minta, ni urusan semua ni urusan politik. Jadi sebab tu kata politik ni ranjau, dia berduri sikit, bukan mudah untuk orang survive. Jadi bila mana Talha dan Zubair minta supaya untuk nak tuntut dam, orang kata mesti kena balas, tangkap pemberontak yang bunuh khalifah. Kita boleh bayangkan Khalifah Uthman terbunuh, something yang mungkin orang tak imagine. Cuba kita bayangkan contohnya pemimpin terutama di negara kita terbunuh, macam mana suasana havoc masa tu. Jadi ketika tu suasana pun havoc, tapi mereka ni pemberontak ni banyak, dia ada kekuatan. Jadi mengakibatkan bila Ali radhiyallahu anhu dah jadi khalifah, dia berijtihad, dia punya stand. Dia kata kita tak mampu nak tangkap ni semua, sebab jumlah mereka yang ramai, mereka datang daripada berbagai negeri yang mana kita tak establish lagi. Jadi kalau kita tangkap right now dia orang yang begitu ramai, maka dia akan mengakibatkan gelora politik yang lebih hebat, mungkin mengakibatkan pemberontakan daripada Kufah, daripada Basrah, daripada banyak orang lagi yang mewakili kabilah-kabilah pemberontak ni. Jadi dia kata kita hold on, kita tunggu keadaan jadi tenang. Tapi orang-orang yang ijtihad politik yang berbeza, kita tengok dia mengatakan tak boleh, kita kena selesaikan juga. Sebab mereka ni pembunuh khalifah, kita tak nak mereka dibiarkan dan menjadi teladan kepada orang-orang yang tak puas hati dengan pemimpin dan akan jatuhkan pemimpin tersebut dengan cara sedemikian. Jadi akhirnya bila Talha dan Zubair pun bertolak, dia kata aku minta izin untuk pergi ke Mekah. Dan ketika tu dah sampai ke Mekah, ketika itu pun musim Dhul Hijjah, pada musim orang baru lepas buat haji semua, dan Aisyah pun antara yang berhaji pada masa itu bersama beberapa isteri Nabi SAW, antaranya Hafsah. Aisyah ketika itu baru dengar berita tersebut, jadi dia pun terkejut. Jadi Zubair dan Talha, dia antara yang convince cara dia, politik dia kata, okey, Ali tak berani sebab dalam keadaan Kufah dan Basrah semua dalam keadaan yang dia masih lagi tak tahu ada sokongan ataupun tidak. Jadi kita kata, apa kata kita pergi ke Kufah, kita pergi ke Basrah minta sokongan demo. Jadi dengan cara tu, kalau kita dapat kumpul sokongan daripada ni, kita boleh yakinkan Ali bahawa dia stabil dan kita boleh tangkap pemberontak tersebut. Jadi itulah antaranya puncanya menyebabkan akhirnya Aisyah dan Talha dan Zubair pergi. Tapi Hafsah radhiyallahu anha yang merupakan anak kepada Umar bin Khattab dan isteri kepada Nabi SAW, tarik diri disebabkan Ibnu Umar, abang dia, tegah, abang atau adik, tegah dia daripada pergi. Sebab Ibnu Umar, dia antara yang stand dia kata, aku tak berani nak masuk campur. Jadi kita jangan kata dia ni orang yang tak ada manhaj ataupun tak ada stand. Tak, itu stand dia. Stand dia kata, aku tak tahu ini adalah fitnah buat aku dan tak nak masuk campur. Jadi dia suruh adik dia jangan join. Jadi Aisyah tak ada apa-apa masalah pun, cumanya dia nak pergi ke Kufah dan Basrah tersebut, dan untuk nak survey pendapat di sana dan nak tengok situasi politik, boleh tak dalam situasi tersebut kita dapatkan sokongan untuk nak balas pemberontak tersebut. Jadi ketika dalam perjalanan sana, itulah yang berlaku kisah yang Aisyah teringat akan hadis Nabi ketika mana dia sampai di satu telaga Hau'ab, ada anjing yang menyalak. Dia teringat Nabi kata di kalangan isteri dia, antara kalian yang mana ada anjing yang menyalak di telaga Hau'ab, ketika itulah akan jadi pembunuhan yang sangat dahsyat dan dia hampir saja musnah, tapi dia akan survive. Jadi Aisyah tak sedar hati bila mana ini yang dia dengar daripada Nabi SAW dan dia nak balik. Tapi Talha, Zubair cuba yakinkan, manuridu illa al-islah, kita tak nak melainkan kita nak cuba baiki je keadaan. Kita bukan nak bertempur ke apa, tak. Kita cuma nak bantu memulihkan situasi ni. Jadi dia orang pergi ke Basrah dan Kufah dalam keadaan sana. So Ali radhiyallahu anhu bila didengar bahawa mereka ke sana, dia pun nak pergi jumpa Aisyah juga, nak tengok apa benda yang situasi dalam keadaan tu, dan dia bukan nak berperang. Buktinya Ali tak keluar ramai, dan riwayat mengatakan dia hanya keluar dengan 1,000 orang saja dia punya pengikut.
Dan ketika sampai sana dan bila dia sampai ke sana, sebab itulah tentera Ali mewakilkan Qa'qa' bin Amr yang mana khilaf dalam sahabat, sama ada ini sahabat ataupun bukan, boleh rujuk kitab Isabah Ibn Hajar. Jadi ketika di situ, maka Al-Qa'qa' bin Amr pun berjumpa dengan wakil daripada Aisyah dan minta supaya Talhah bin Zubair, dua sahabat besar Mubasyirin bil Jannah ini, untuk nak berdiskusi dengan dia orang, nak tanya apa hal. Jadi ketika dia dah diskusi apa masalah kamu, tentera kamu. Jadi tentera Aisyah Talhah bin Zubair pun bagi tahulah kenapa dia, sebab ramai yang follow, itu mengakibatkan nampak macam tentera tapi actually orang follow bukannya sebagai satu pasukan pertempuran apa. Jadi ketika itulah dia orang terangkan, Qa'qa' bin Amr bagi tahu Amr bin Zubair, kalau kamu bunuh berapa ratus orang daripada kalangan pemberontak ni dan beribu lagi orang memberontak, itu akan jadi satu fitnah lebih besar. Jadi Talhah bin Zubair tanya, jadi apa pandangan kamu? Qa'qa' pun beritahu, aku rasa pandangan aku ialah dakwah taslim. Dia kata kita kena biar suasana tenang, bila mana semua dah sokong dan dah okey semua, barulah kita akan cari pemberontak dan tangkap dan hukum. Jadi kalau macam tu ittifaq, dah khalas. Jadi masalah kat situ dia dah selesai. Cuma masa dia orang bermalam, di mana ialah nak berjumpa antara pihak Ali dan Aisyah, jadi dia orang datang dalam keadaan yang dekat, duduk bersama-sama. Bahkan daripada kabilah yang ni duduk makan dengan ni, makan dengan ni, kecuali lah sebagaimana yang Ustaz Aziz Sabri cakap, kat situlah peranan Abdullah bin Sabah punya group, yang mana kat situlah dia mula untuk nak nyalakan api. Sebab dia kata, kalau dia orang dah berbaik, dapat sokongan daripada ni, habis kita. Pihak yang ada daripada kalangan dia orang, antara yang memberontak kepada Uthman, dah rasa terancam. Jadi ketika itulah dia kata, mari kita malam, pada tengah malam ni kita buat macam serang dua pihak. Jadi pihak yang kena serang, dia dalam keadaan yang baru tidur macam tu, dalam keadaan panik. Apa yang dia akan rasa bahawa another pihak tu yang berkhianat. Jadi ketika itulah peperangan jadi tak terkawal. Itu bukan sebabkan mereka nak berperang, tapi itu adalah hasil daripada peranan geng-geng Abdullah bin Sabah dan pemberontak ni. Dan akhirnya berlaku satu peperangan yang disebut peperangan Jamal, peperangan Unta. Dan berlakulah akhirnya terbunuhnya Talhah dan Zubair. Dan ini satu benda dahsyat, dan Ali sangat-sangat sedih dan menyesal sampai dia kata, aku bercita-cita aku dah mati 20 tahun yang lalu. Dan itu krisis politik yang ada dalam tu. Belum lagi dengan krisis politik Muawiyah, dia lain. Dia tak berbai'ah pada Ali. Dia kata bukan sebab dia tak nak bai'ah, bukan sebab dia nak mendakwa diri sebagai khalifah, tak. Tapi kerana dia kata, kamu settlekan kes Uthman dulu, baru aku bai'ah. Dan bila mana Ali radhiyallahu anhu, dia pemimpin yang sah, dia ada hak untuk nak datang, nak tuntut bai'ah daripada Muawiyah yang merupakan pemimpin di Syam ketika itu, daripada zaman Umar radhiyallahu anhu. Dan ketika tentera khabar tersebut sampai kepada Muawiyah bahawa Ali datang kepada mereka, jadi Muawiyah dia tak ada nak fight, dia tak hantar tentera dia nak buat, cuma dia minta pendapat ahli Syam, apa yang kita nak buat, tentera Ali dah sampai. Jadi tentera Syam kata, kamu decide, kita orang buat. Jadi diorang hanya nak defend, takut anything else. Dan Muawiyah insist kita kena settlekan kes pembunuhan Uthman dulu, dan baru aku akan iktiraf kau sebagai pemimpin yang sah. Jadi kat sebab situ kita tak boleh kata Muawiyah sebagai khawarij dan sebagainya, tapi dia mungkin tentera-tentera dia boleh dikatakan sebagai bughah, iaitu mereka memberontak sesuai dengan hadis Nabi SAW, bahawa ketika mana Ammar bin Yasir, yang Nabi SAW dia bagi hadis kepada Ammar bin Yasir ketika dia membantu mengangkat Masjid Nabawi, dia angkat dua batu, yang lain angkat satu batu, dia angkat dua batu. Nabi kata, wahai ya Ammar, taqtuluhu fi'atul bariyah. Maka Ammar bin Yasir bersama dengan tentera Ali, dan akhirnya dia terbunuh. Jadi kat situlah maka tahu bahawa tentera yang bersama dengan yang berlawanan dengan Ali itu adalah fi'atul bariyah. Maka kat situlah Sam rasa macam ragu-ragu dan sebagainya. So apa yang saya nak cerita daripada kisah ni ialah tentang krisis politik ni, something yang very dahsyat. So kadang-kadang dengan politik, so orang tu boleh label macam-macam orang. Dia boleh kata pada orang, contohnya orang yang pro pemerintah, kita tak kata bahawa dia salah, dan bahkan kalau mana dia menasihat pemerintah dengan cara yang baik, maka itulah yang dituntut oleh Islam. Dan jika mereka mengatakan hak yang benar mengikut landasan yang ditetapkan oleh Islam, itulah benda yang baik. Tapi pada masa sama, orang yang mengkritik itu pun juga dia kena jaga landasannya juga, dan jangan masing-masing each ada label something yang apa orang panggil yang boleh menyebabkan satu perpecahan yang lebih besar. Sebab fitnah yang dijadikan sebab politik adalah satu benda yang sukar untuk kita tutup, dan kita pun dah tahu, kita dah alami tentang bagaimana politik kita di Malaysia sahaja, walaupun dia tak tahap yang begitu mengganas.
tapi dia dah cukup untuk menyebabkan ada antara kita saling segelintir kecil, ada yang kata ni takfir, ni kata kafir dan tak dikafir, sebab ada ideologi sedemikian yang mana ianya merupakan ijtihad. Jadi yang paling penting sekali ialah kita sentiasa kena bermuzakarah, kita kena selalu berbincang, lontarkan idea dan dengan cara yang berhemah, cara yang baik. Mereka yang bersama dengan pemerintah juga mengamalkan lalu dengan landasan Islam. Mereka yang berada di another side pun pada masa sama tetap dia kena ikut